أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah panjangkan umur kita lagi sampai malam ni, alhamdulillah. Dan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan Allah masih mengizinkan kita menikmati nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman, mudah-mudahan nikmat Islam terus berkekalan sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla suatu hari nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Membawa Kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat tuan-tuan semua? Alhamdulillah. Haji sihat haji? Lama tak turun. Baik. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab Ta'zimul Quran yang mana kita berhenti sebelum bulan Ramadan hari itu. Dan sebelum kita nak sambung, tuan-tuan jangan lupa berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku i'tikaf di dalam rumah Allah sunat kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita pada masjid pada malam ni diambil timbangan amal kebaikan, kebajikan untuk melayakkan kita dapat rahmat Allah dan tak lain tak bukan kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan masuk kitab Ta'zimul Quran kita yang mana kita hari itu habis pada bab yang ke-29. Hari ini kita akan masuk bab yang ke-30 dalam catatan saya lah. Betul tak? Pada bab yang ke-29 itu kita membicarakan ataupun kita belajar berkenaan dengan salah satu adab terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak yang perlu ada dalam diri kita, iaitu sifat tawaduk, sifat rendah diri. Jangan ada sifat takabur, sifat besar diri, bangga diri. Clear, tuan-tuan? Jangan ada sifat takabur, sifat bangga diri, sifat ujub, sifat dia rasa diri dia kemah. Yang tu yang kita sentuh pada hari sebelum mana kita berhenti, kita tangguh pengajian. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan dunia ni
dia akan menyebabkan manusia leka. Allah pun sebut tentang kehidupan dunia ni la'ibun walahun, hanya permainan sahaja yang menyebabkan manusia seronok dan lalai. Dan tambah-tambahan pula kita berada pada fasa ataupun zaman yang Nabi sebut penyakit akan terlekat dalam diri kita, yang kita mengaji kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman berkenaan dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya penyakit-penyakit itu dah ada pada umat jahiliah, umat terdahulu. Tapi akhir zaman dia mai balik. Apa dia penyakit yang kita mengaji itu, yang Nabi sebut al-asharu wal-bataru wat-takathuru wat-tanajushu wat-tabagudu wat-tahasudu hatta yakuna al-baghnam. Yang pertama, al-asharu, banyak seronok, hiburan daripada pagi sampai ke malam, daripada rumah sampai ke jalan hiburan. Daripada jalan kaki hiburan sampai naik motor hiburan, naik kereta pun hiburan. Daripada rumah hiburan hatta zaman lah ni sampai ke dalam shopping komplek, hatta bawa sampai ke dalam masjid sekalipun hiburan. Hiburan yang melampau, dari umur tua sampai ke umur muda, semua ada hiburan. Banyak seronok. Bila banyak seronok, tuan-tuan, dia lupa akan tugas kita dijadikan oleh Allah atas muka bumi. Bila dia banyak seronok, dia nak cari benda-benda yang boleh menyeronokkan diri dia, tak kira benda tu halal ataupun haram. Nak seronok punya pasal. Sebab tu disebabkan sifat keseronokan tu, dia mahak penyakit yang kedua, wal bataru, dia nak hidup mewah. Nak seronok, dia rasa bila mewah, dia boleh buat seronok, macam-macam boleh buat. Dia boleh enjoy, boleh shopping, boleh travelling mana-mana tempat yang dia nak, boleh makan apa yang dia suka. Dan Islam tak melarang kita kaya, abang siap. Tapi dia takut akan disebabkan sifat nak seronok melampau, maka dia nak mewah melampau, hatta tak fikir dah kok mana duit dia mai. Asalkan dia boleh pakai rumah besar, dia boleh menginap dalam rumah yang besar, dia boleh pakai kereta besar, dia boleh pakai telefon mewah-mewah, dia boleh makan hebat-hebat, dia tak fikir dah kok mana halal ataupun haram, janji boleh dapat benda tu. Sebab dia nak seronok tu. Sebab tu berlaku perbuatan rasuah. Sebab dia nak hidup mewah. Pecah amanah sebab dia nak hidup mewah. Sebab dia nak seronok. Kita nampak seronok dari segi hiburan saja, tuan-tuan. Tak, kehidupan dunia dia nak seronok sampai dia tak fikir halal maupun haram. Clear? Lepas tu dia timbul lagi penyakit takatsur. Nak seronok punya pasal dia buat takatsur. Kumpul harta, sayang anak bini sehingga mana melebihi batas syarak. Anak bini rakam video TikTok menari-nari, dia pun join sekali. Nak seronok punya pasal. Sayang anak bini, join sekali. Dan Nabi kata, kamu akan ikut golongan kafir, Yahudi dan Nasara sikit demi sikit, hatta masuk ke dalam lubang biawak sekalipun. Memang betul ikut dah ni. Tuan-tuan tengok, mana lah ni tak ada orang tua menari sekali dengan ahli keluarga mereka dalam video tanpa segan selu. Malahan sambutan hari guru pun anak-anak muda kita lah ni bukan zaman dulu-dulu. Dulu syair untuk guru, nasyid untuk guru. Lah ni tak, menari atas pentas. Hak anak muda, kalau jantan tak apa lagi, hak perempuan tu. Semua pengaruh apa? Pengaruh media sosial. Sebab nak seronok punya pasal. Yang pak tak larang, sebab sayang ke anak, takatsur. Dan benda ni Nabi kata memang akan kena akhir zaman. Wa tanajushu, yang penyakit yang keempat, tanajus. Sanggup tipu orang lain demi harta dunia. Nak seronok punya pasal, nak mewah punya pasal, tipu orang pun tak apa. Tu yang ada scammer. Tu yang ada penanya kawan, kipas bos, penanya rakan sekerja, zalim rakan sekerja sebab nak dapat jawatan. Kemudian dapat mai satu penyakit lagi, yang kelima, wa tabaghudhu. Duk bergaduh, saling marah antara satu sama lain. Dan yang penyakit yang keenam, bila dah bergaduh sebab nak seronok punya pasal, sanggup hasut menghasut sehingga berlakunya kezaliman. Semua tu melibatkan nak seronok atas muka bumi. Sampai tak fikir nak mati. Walhal kita mungkin tak tahu yang umur tu bila-bila masa boleh padam.
Siapa sangka tuan-tuan? Nak mati usia muda, tak sangka. Baru-baru ni saya terkesan, hari Sabtu baru-baru ni tuan-tuan, ada pertandingan sepak takraw MSL di Pinang Tunggai. Kapten tahu meninggal kan? Ahmad Zaman. Kapten kita tahu. Hari Sabtu main, hari Isnin meninggal. Segah elok tuan-tuan, main gila lagi. Posisi yang sama macam kapten kita. Abang Zam kapten lah. Kami dah biasa panggil dia kapten. Dah tengok hari Sabtu dia main tu, rancak apa semua. Nampak segak elok. Meninggal tuan-tuan hari Isnin. Petang tu dia kata, dia tak, sakit dada. Pergi hospital meninggal. Mudah lagi tuan-tuan. Siapa sangka boleh umur sampai tu? Siapa sangka kami hidup sampai bila? Tak. Tapi disebabkan keseronokan, habis kelam mata semua. Dan benda itu juga timbul dalam hadis yang kita mengaji pada tajuk yang hari itu berkenaan dengan sifat nak seronok. Maka dia buat ibadah sebab nak seronok. Seronok apa? Seronok nak dapat pujian manusia. Maka dia timbul perasaan riak, sombong, nak tunjuk ke orang, takabur. Sebab apa? Nak seronok. Seronok sebab apa? Seronok bagi orang puji dia. Tu yang timbul benda lagu ni. Malahan Nabi pun sebut dalam hadis yang selalu kita dengar. Nabi kata, Thalathun muhlikatun. 3 perkara yang akan merosakkan manusia atas muka bumi. Yang pertama, sifat syuhum muta'. Sifat tamak yang ditaati. Sifat kedekut yang dia taat. Tamak, dia taat sangat dengan sifat tamak tu. Tamak punya pasal dia buat apa saja atas muka bumi. Tak kira, yang penting boleh hidup mewah. Halal haram tak fikir dah. Rasuah pun tak fikir dah. Yang penting boleh hidup senang. Nampak dia ada link apa yang Nabi sebut tu. Tamak punya pasal, kedekut punya pasal. Zakat tak mau keluar. Daripada sifat tu, keluar satu lagi penyakit. Tak mau keluar. Zakat. Dosa pula tu. Tu yang kita bahas berkenaan zakat KWSP tu. Yang video yang Nal buat tu. Tentang sahabat media kita. Nal Rashid. Kalam Ilmu Studio. Dan ni buat dalam kod TikTok pula kan. Berapa ramai yang ada setuju, ada yang tak setuju, kena bayar tuan-tuan. Sebab apa? Sifat syuhum muta'. Dia taati sangat dengan sifat tamak dan kedekut dia tu. Nak apa? Nak seronok di dunia. Berapa ramai yang jadi lagu tu tuan-tuan. Buang duit untuk dunia, boleh saja. Tapi buang duit untuk akhirat, walhal itu wajib atas dia. Dia berkira. Sebab apa? Syuhum muta'. Sifat tamak, sifat kedekut yang dia taati sangat. Malahan dia komplain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa nak kena bawa zakat? Tak boleh kalau kita mansuhkan zakat ni, cukup sekadar zakat fitrah setiap bulan Ramadan, cukup dah tu. Clear tuan-tuan? Nampak? Tu yang Nabi kata muhlikah, akan rosakkan hampa. Dan Nabi kata yang kedua, wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Hawa nafsu yang dituruti. Seronok hawa nafsu ni tak didik dia, dia yang didik kita. Abang siap. Kalau kita tak didik dia, dia yang akan didik kita. Kita kena didik dia daripada amarah menjadi kamilah. Amarah ni kira dia duk ajak kita buat benda jahat je. Duk sorang-sorang sikit, dia ajak kita tengok benda lucah. Dia ajak kita tengok video-video pelik-pelik. Dia ajak kita mengumpat dalam Facebook, mengumpat dalam grup WhatsApp. Duk saja-saja, dia akan ajak kita. Kita kena didik dia. Macam mana cara nak didik dia? Ni tuan-tuan tengah dah buat sekarang ni. Ni salah satu cara untuk mendidik hawa nafsu. Bagaimana nak didik hawa nafsu lagi? Banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir. Berkawan dengan orang yang baik-baik. Kawan dengan orang yang baik-baik. Banyakkan perkara-perkara sunat, solat sunat. Kan yang tu. Dah buat benda sunat, jangan tinggal benda wajib pula. Ada orang-orang kita ni pelik, terbalik kuang. Kan, benda wajib dia tak mau buat, dia pulun buat benda sunat. Contoh. Kan, sekali kalau kita kata, dia kata kita kutuk dia pula. Kan, baru-baru ni viral. Seorang hamba Allah Ta'ala kata apa? Walaupun saya tak bertudung, saya 3 kali pergi umrah. Apa kaitan tudung dengan umrah?
Umrah tu sunat muakkad. Tudung itu satu kewajipan fardu kat atas dia. Dua-dua hang patutnya buat, bukannya hang buat satu hang tinggal satu. Tak, tu yang terbalik tu. Sebab tu orang kita selalu salah lagu tu. Orang pakai tudung buat jahat. Baik tak payah pakai tudung kalau tak buat jahat lagu ni. Salah lagu tu. Jangan disebabkan dia buat jahat, salahkan tudung dia. Harap pakai dia tudung, tapi mulut macam apa lagi. Baik tak payah pakai tudung, buang tudung tu senang. Elok hang ajak dia buat dua dosa. Elok-elok dia buat satu dosa dah. Satu lagi dia tak buat, hang ajak dia buat dua dosa. Sepatutnya tegur atas perbuatan jahat dia tu, bukan ajak dia buka tudung buat dosa dua dosa. Tu orang kita terbalik. Pergi Mekah buat apa? Buat Allahumma salli alaihi wasallam. Buat umrah. Balik tu rasa habis bagus dah. Sebab tu ada haji yang mabrur, ada umrah yang makbulah, yang diterima ataupun mabrur yang diterima. Nak tengok tanda-tanda ciri-ciri umrah ataupun haji diterima, tengok selepas mana kepulangan itu. Sebab tu tuan-tuan, bukan saja-saja penetapan bulan Muharram dikira satu. Takwim hijrah kita bermula bulan apa? Muharram dia. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kenapa start Muharram? Kenapa? Walhal sebelum tu, tuan-tuan, sebelum tu dikira awal adalah bermula pada Rajab. Ada pendapat mengatakan Rabiul Awal, tapi dipilih Muharram. Kenapa Muharram? Sebab Muharram itu selepas bulan Zulhijjah. Zulhijjah tu kita ada satu kefarduan, iaitu menunaikan haji. Maksud kata balik haji, dia islah diri dia. Dia macam salin kulit. Penyucian diri. Kira dia masuk pada tahun yang baru dalam keadaan dia telah membersihkan jiwa dia. Tu sebab tu Muharram letak nombor satu dalam takwim hijrah kita. Sebenarnya Muharram Safar ni sebelum ditetapkan pada zaman Sayyidina Umar dah pakai dah sebelum tu pun. Tapi dibuat balik, diambil Rabiul Awal apa? Sepatutnya nak ikut takwim hijrah kena Rabiul Awal lah. Kan Rabiul Awal sepatutnya. Ataupun Safar, Nabi berhijrah pada bulan tu. Tapi dia ambil Muharram sebab apa? Sebab habis raya haji bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Habis Zulhijjah tu masuk bulan Muharram. Kira kata kita bermula tahun baru dengan penyucian diri yang baru. Tapi bila hang balik haji, hang balik umrah, lagi kuih teruk hang pula. There's something wrong somewhere dalam hang punya umrah ataupun haji hang. Sama juga tuan-tuan, dengan ibadah kita di dalam bulan Ramadan, nak tengok keberkatan ataupun diredai maupun tidak, ataupun diterima maupun tidak, tengok selepas bulan Ramadan tu. Bulan Ramadan kita boleh baca Quran setiap hari. Bulan ni boleh baca tuan-tuan. Habis tutup tulis, simpan, kunci almari. Biar Quran duduk dalam tu. That's something wrong. Ada masalah dalam kita punya ibadah. Jelas yang tu. Kena faham benda tu, konsep benda tu. Jadi Nabi kata apa? Wa hawa muttabaun. Kalau ikut hawa nafsu, hampa akan rosak. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ta'ajub dengan diri sendiri, rasa diri kemah. Sebab tu mai sifat ni. Ni, hak nombor 29 yang kita mengaji. Bab yang 29 tu. Sebab apa dia rasa diri dia hebat? Sebab tu ada 3 golongan hak mana kita mengaji itu dalam hadis yang Nabi ceritakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkenaan dengan Nabi kata, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. 3 golongan manusia yang awal-awal akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Manusia yang awal-awal akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala 3 mat. Yang pertama golongan mati syahid. Yang kedua golongan dermawan, yang ketiga golongan hak rajin ngajak orang. Tok guru. Mailah golongan yang pertama. Allah tanya dia, waktu hang hidup di dunia, aku bagi hang nikmat sihat, nikmat kuat, cerdik, belaka, apa semua hang boleh, apa yang hang buat?
Depan Allah dia kata, ya Allah, aku gunakan nikmat yang Hang bagi dekat aku ni untuk aku berjuang di jalan kamu. Sehingga mana sampai aku mati syahid. Maka Allah kata apa? Kadzabta, hang bohong. Hampir berjuang, hampir perang menentang kafir, kekufuran tu, hang menentang tu untuk mendapat nama. Bukannya hang ikhlas kerana aku, maka Allah arahkan malaikat tarik dia, Human masuk ke dalam neraka dalam keadaan muka terbalik ke bawah. Heret di lantai. Wal'iyadzubillah. Cantik tak pergi perang? Cantik dah tuan-tuan. Tapi dia perang tu supaya nak dapat nama. Kalau dia mati nanti, orang boleh buat tugu dekat dia. Dia mati nanti, orang boleh buat lorong salah satu dia membawa kudung, lorong haji contoh apa-apa. Pasal bubuh nama dia. Ni mati syahid kot, pergi perang. Dia bersanah kalau jadi apa-apa nanti buh nama. Bukan kerana Allah, kerana manusia. Clear? Dan golongan yang kedua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua orang tok guru, tok guru. Orang yang belajar Quran, dia ada ilmu, dia ajar orang. Maka Allah Taala tanya dia. Hang ni waktu hang hidup di dunia, aku kurniakan hang segala nikmat. Betul tak? Biar betul. Aku kurniakan hang ilmu, aku kurniakan hang kecerdikan, bijak pandai, hang mengaji sampai tinggi-tinggi apa semua. Betul? Apa yang hang buat dengan nikmat yang aku bagi dekat hang tu? Ya Allah, aku gunakan nikmat yang hang bagi aku. Aku boleh jadi pandai, aku ada PhD, aku ada master, aku ada degree, aku ada ilmu, aku mengajar orang. Aku mengajar ikhlas kerana kamu, ya Allah. Allah kata apa? Hang bohong. Hang bohong. Kadzabta. Hang mengajar orang, hang mengaji tinggi-tinggi, hang dapat title PhD, hang mengajar orang sebab hang nak bagi orang puji hang orang yang alim. Hang nak orang bagi kat hang gelaran pakar. Hang nak gelaran tu, hang gila gelaran tu, hang nak bagi orang panggil hang tok syekh. Dah kutuk. Hang nak gelaran orang nak bagi kat hang, dia ni lah paling alim, dia ni lah paling pakar sekali. Hang nak orang bagi gelaran macam tu kat hang. Nampak tuan-tuan? Tu yang Nabi kata apa? Sifat i'jabul mar'i binafsih. Dia berkaitan dengan hawa nafsu. Rasa diri kemas, mengaji aku ada PhD. Jadi bila buat salah pun tak berasa salah dah tuan-tuan. Walhal mengaji, ajak orang untuk menyebarkan ilmu Allah. Untung tuan-tuan, mengajak orang ni untung. Untung sebab apa? Apa yang orang lain amal atas ilmu yang kita ajak orang, dan dia amal, kita dapat pahala sama macam dia amal. Dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Clear tuan-tuan? Saya ajak satu tuan-tuan. Saya ajak satu ilmu contoh. Dalam surah Al-Fatihah, pada ayat sebelum habis, Ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan, kalau boleh kan, kalau boleh, tuan-tuan herotkan sikit bibiak ke tepi. Bibiak dia. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Kiri boleh, kanan boleh. Mustaqim. Yang tu kira ngam betul lah. Sifat makhraj masuk ngam. Masuk kunci elok. Mustaqim. Clear? Saya yang tuan-tuan ilmu ni. Tuan-tuan amal. Tuan-tuan nak amal untuk niat. Yalah, nak baca Fatihah lebih baik. Tuan-tuan amal, tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan, pahala yang tuan-tuan amal, dapat pahala. Pahala tu juga saya dapat. Tidak dikurangkan walaupun sedikit. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi disebabkan nak hidup sonok, nampak? Al-asyaru wal-bataru yang kita mula tadi. Nak hidup sonok, nak hidup mewah, nak hidup kaya, nak hidup senang. Sampai tak fikir apa dah semua. Tujuannya hanya untuk di dunia semata-mata. Dia buat untuk dunia. Untuk dapat nama dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan balik buka surah Hud. Surah Hud ayat 15 dan ayat yang ke-16. 15 sampai 16. Apa yang Allah Ta'ala sebut? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Siapa-siapa yang keadaan usahanya
dia hanya nak kehidupan dunia semata-mata, ataupun perhiasan atas dunia semata-mata, maka Allah bagi. Allah bagi. Kan? Dan Allah tidak akan kurang sikit pun. Hana nak banyak ni. Contoh, dia niat target, aku mengajar Quran, aku nak dapat 40,000 sebulan. Dia target lagu tu. Bukan niat nak bagi orang ilmu dah. Dia niat memang nantu je. Allah bagi. Tidak kurang walaupun sedikit. Bukan kerana Allah lagi. Bukan tak boleh kaya, tuan-tuan. Tak. Boleh. Bukan tak boleh nak nuntut gaji dan sebagainya. Boleh, tuan-tuan. Tapi niat semata-mata yang tu sehingga mengabaikan kewajipan ke atas diri, yang tu yang dilarang. Jelas. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat seterusnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, apa Allah Ta'ala sebut? Illan nar. Golongan itulah, tak ada lain tak bukan illan nar, hanya neraka yang Allah Ta'ala sediakan pada mereka. Hanya neraka lah yang Allah sediakan bagi mereka. Allah bagi, hana nak dunia bagi, hana nak kereta besar, Allah bagi. Hang guna cara yang salah pun Allah bagi. Kan? Contoh, hang buat keluar fatwa, hang buat keluar kalam hang untuk kesenangan di dunia, walhal kalam hang bertentangan dengan syarak. Jelas, tuan-tuan. Contoh, dia seorang pakar rojok. Tiba-tiba ada satu company syarikat dan sebagainya minta, doktor tolong backup kita punya usaha sikit, perniagaan kita. Walhal perniagaan tu jelas haram. Kalau doktor boleh tolong kita, kita pun boleh tolong doktor lah. Kan? Kita akan sedia. Dia bagi ganjaran, doktor tengok-tengok, wish, dia offer kat aku 1.5 million. Kereta lagi kat atas. Kan? Dia pun buat kalam-kalam. Allah bagi, tak apa, ambil. Tapi Allah Ta'ala sebut, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Golongan tu tak lain tak bukan neraka tempat dia. Dan wahabita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Habis langsung, gugurlah amalan hak depa buat baik tu. Hak depa mengaji tu baik, depa ajak orang tu baik dan sebagainya. Gugur habis semata-mata nak dapat dunia. Sama juga dengan hadis ni, tuan-tuan. Yang dia ajak orang ilmu, dia ajak Quran, dia nak bagi orang panggil dia qari. Dia ajak hadis, dia nak bagi orang panggil dia pakar hadis. Dia ajak orang tentang hukum hakam, dia nak bagi orang panggil dia pakar rojok, semata-mata untuk dapat panggilan jawatan dunia. Maka Allah Ta'ala kata, hang masuk dalam neraka Allah. Allah perintahkan malaikat heret dia dalam keadaan muka terbalik di atas dan tak neraka. Masuk dalam neraka, tuan-tuan. Mainlah golongan yang ketiga, golongan yang mana? Rajin derma. Rajin derma sama. Semua disebabkan nak nama. Nak pemerhatian manusia. Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan abang saya siap. Boleh terkena kat semua orang. Tak kira yang sama cakap sekali ni pun. Ni, yang cakap belakang ni pun sama, tuan-tuan. Wala'iyadzubillah. Kita rasa lazat dengan pujian manusia. Sonok orang puji, weh motor hang segak sonok dah kita. Sebab tu naik atas jalan raya, motor prap. Oh, sedap. Sonok bagi orang puji. Naik kereta atas highway, brum melaju. Dia ni lawa, kereta lawa. Rumah buat hebat. Mewah-mewah. Kan? Berlawan. Bukan tak boleh, boleh. Kan? Tapi jangan sampai melanggar batas syarak. Itu. Niat semata-mata nak dapat pujian. Niat tu yang tak boleh. Kan? Maka sama juga dengan golongan ni. Nak nama. Golongan dermawan. Dia rajin derma. Contoh. Dia masa tu masjid. Dia abang kat mengurusi. Apa yang masjid nak abang saya. Semua saya boleh bagi. Masjid kita kami nak kemah. Tarpan. Okey, no hal. Tapi harap mention sikit lah nama saya atas tu. Kan? Bagi kipas gajah contoh. Kipas gasing bagi. Nanti mesyuarat agung ke apa-apa maklum sikit. Kipas yang besar atas kepala tuan-tuan muslimin muslimat sekarang disumbangkan oleh Ustaz Muhammad Fairuz bin Yusof. Dia nak lagu tu. Kan? Maka Allah kata apa? Hang ni aku dah bagi nikmat kaya hang di dunia. Hidup mewah. Rupa-rupanya hang derma tu bukan kerana aku. Hang derma tu kerana manusia.
Aku akan humban halan neraka. Tuan-tuan, Allah arah malaikat. Sama keadaan macam dua orang tadi. Tarik, heret muka, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala'iyadzubillah. Tuan-tuan, itulah balasan. Memang habaq saya cakap, tolong hati-hati dengan penyakit hati. Saya ulang sekali lagi. Tolong hati-hati dengan penyakit hati. Clear? Kita mudah menelan, kita mudah terpedaya dengan pujian manusia. Habang saya siap, biar kita dipandang hina di hadapan manusia, asalkan kita tidak dipandang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbanding kita dipuji melambung, dipandang mulia di hadapan manusia, hakikat sebaliknya kita dipandang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuan-tuan yang tu baik. Kita tengok pada bab yang ke-30. Dia sebenarnya kesinambungan pada bab yang ke-29. Iaitu meninggalkan mengharapkan kekayaan dengan Al-Quran. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan daripada Imran bin Husain. Dengan katanya hadis hasan. Hadis hasan. Man qara'a al-Quran falyas'alullah bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'an yas'aluna bihi nas. Disebut dalam satu hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran, falyas'alullah, mintalah pada Allah. Minta apa? Ya Allah, mudah-mudahan bacaan aku ni diterima oleh kamu. Dan dengan bacaan aku ni diterima dan aku layak dapat rahmat kamu. Dan dengan rahmat kamu, aku layak untuk masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, minta pada Allah. Satu lagi, jangan pernah merasa puas hati dengan amalan kita. Clear tak? Saya ulang. Jangan pernah rasa berpuas hati dengan amalan kita. Takut, tuan-tuan. Kita contoh, kita baca Quran, khatam hari tu bulan Ramadan. Kemah tak sangka dah mana aku bulan puasa tu. Jangan pernah merasa puas hati. Kena sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala juga. Kena balik pada Allah juga. Ya Allah, mudah-mudahan bacaan aku yang itu kamu terimalah ya Allah. Sebab tu salafus salih mai malam raya dia buat apa? Doa terus dia, tuan-tuan. Kita duk kalut cari daging. Kan? Tahun ni ialah kalut lah. Sebab tahun ni raya mengejut. Boleh mohor diraja. Pemegang mohor diraja sebut pukul 8 kat maghrib dia pesan. Raya jatuh esok hari Isnin. Nah, gelabah bewak semua. Cempera buih. Maki habis TV. Awak tak habang awal. Maghrib baru nak habang. Cubalah habang waktu petang pukul 4. Mana boleh dah cerak matahari pun waktu petang tu. Nak kena cek dulu betul kesahihan apa semua. Nak kena perkenan dulu baru boleh. Dia ingat seorang nampak, okey on. Esok raya makan boleh. Ingat tengok apa. Kan, dia marah. Dia pun kalut malam tu, tuan-tuan. Saya tahulah kalut tak kalut. Rumah kat Simpang 4 Matang Puluh. Pusat beli daging. Nah, beratok. Ulak terus, tuan-tuan. Kan, batok panjang-panjang. Kalut. Hak ibu-ibu kalut, Allah tirai tak pasang lagi. Ketupat tak ada nak anyam lagi ketupat. Hak tukang jahit, udah mesin malam tu berangit. Angit terus mesin jahit malam tu. Dia ada janji dengan orang tu, kata tak apa, Isnin petang cek pergi hantar lah. Nah, Isnin petang apa, tengok Isnin raya. Kalut malam tu, buka mesin jahit, hangit mesin-mesin. Kan? Tapi tuan-tuan abang, itulah kegilaan kita dengan sambutan 1 Syawal. Berbeza dengan para salaf, bukan tak seronok juga. Tapi apa yang mereka lebih fikirkan, mereka fikir, ya Allah, terimalah amalan kami sepanjang bulan Ramadan yang lepas. Mereka doa tu, tuan-tuan, sampai bulan Rabiul Awal. Bukan setakat doa malam tu je. Kita takbir-takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Start motor, pom, cari daging tu. Hak geng lelaki cari daging.
Mau tak kalut, bini dah ingat, abang kan esok nak makan apa? Rendang. Kedarah lah kuih raya, kuih sepik duduk dalam rumah tu. Nak rendang juga kita ni. Beat orang kita aku tu. Taman. Saya pun malam tu kalut. Kalut tak kalut, pergi juga surau desa murni. Malam tu patutnya tarawih. Pergi. Buat tazkirah juga malam tu. Buat sembahyang sunat, buat tazkirah juga. Kan? Bini kita macam mana? Apa? Makan apa hak dah. Kuih raya. Ketupat frozen dah beli siap. Esok balik kuih. Nak makan apa? Ketupat saja pun tak apa, cicah susu. Sedap bah ketupat cicah susu tu kan. Kan makan sudah. Kan tak apa kau. Jangan duk biasakan benda yang dah tu. Ubah sikit. Kan yang tu. Kalau tak dan pagi tu masak nasi, bihun goreng, cukup makan. Tak payah buat rendang tak apa kalau dah rasa tak dan. Kita duk kalut itu sampai kita terlupa ke pemergian Ramadan yang begitu hebat tu, kita lupa tu Ramadan tu betul tuan. Kita kalut nak kaya. Kan? Sebab tu tuan-tuan jangan pernah rasa puas hati dengan amalan, tuan-tuan. Ramadan tiap-tiap tu dia main, jangan risau. Yang tak main siapa? Kita. Ramadan tu tiap-tiap tu dia main, kita belum tentu masuk lagi. Kan kita belum tentu masuk lagi. Ramadan tu confirm dia main. Sebab tu doa lah. Jadikanlah seperti mana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i tuan-tuan bulan Ramadan khatam Quran sehari 2 kali. 6,236 ayat dia lapik 2 kali. Kita boleh lapik sekali sebulan. Tu pun ada yang tak tahan lapik. Takat 20 juzuk lah. Tak apalah, yang penting ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bukan nak kira bilangan, tapi nak abang usaha Imam Syafi'i tu sangat hebat. Tu pun tuan-tuan, tengok tuan-tuan dia punya doa dia. Syair dia. Kan kita hafal semua. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Dan dia doa pula betul tak? Ya doa. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi. Dia doa tuan-tuan. Kan? Tak ada pun Imam Syafi'i kata, ni aku khatam 2 kali sehari kot, sebulan 60 kali yang boleh buat. Tak ada Imam Syafi'i kata lagu tu. Dah tuan-tuan. Orang kita jangan kata balik umrah pun sehari tak sangka dah. Kan? Ni aku ni umrah 3 kali. Ni aku ni haji 3 kali dah. Umrah 3 kali pi. Hai, kerak sebut umrah ustaz. Nah, abang tuan-tuan kalau bulan 12 nak pergi umrah, abang saya nah. Kita habis sekali dah. Kan insya-Allah 14 sampai 25 hari bulan. Kalau kokok tuan-tuan nak pergi. Kan? Nak pergi 14 sampai 25 hari bulan. Orang tanya apa yang special pergi dengan Ustaz Fairuz ni? Tak ada special apa. Sama je dengan orang lain. Dia cerita pasal telaga tu, saya pun cerita pasal telaga tu. Dia cerita pasal Bakiak, saya pun cerita pasal Bakiak. Dia cerita pasal apa taman, saya pun cerita pasal sama je. Pergi Gunung Uhud, cerita pasal Uhud. Kan? Cuma lebih sikit. Lebih tak mana. Boleh sembahyang Jumaat 2 kali kat sana. Itu kelebihannya. Kelebihannya tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang kita sembahyang Jumaat sekali je. Tapi insya-Allah kita adjust flight sebab tu ambil 14. Sebab nak bagi dapat 2 kali solat Jumaat di sana. Sekali di Masjidil Haram, sekali di Masjid Nabawi. Walaupun faham, khutbah bukan faham sepatah haram pun Tok Khatib sebut. Yalah memang tak faham. Tapi nak ambil fadilat sembahyang Jumaat di sana tu. Syok tuan-tuan. Sebab apa syok? Tak pernah kita sembahyang Jumaat seawal itu di dalam tempat lain. Tidak. Kalau kita pergi umrah, pukul 10 kita dah pergi masjid tu. Kalau kat sini, Tok Khatib azan kedua, duk boleh rokok daun kat luar. Dia pasang telinga. Lagi ustaz sebut Allahumma fil muslimin wal muslimat, pum pandang rokok pijak masuk dalam. Masuk dalam, tiba-tiba penuh, duduk kat pintu pula ada orang. Tepi. Orang nak masuk dalam. Duduk tepi pintu. Siapa? Tepi. Amboi mak hang dah main lambat, hang duduk atas motor, balok kod don apa semua, hang duk marah ke orang. Tu biar dia. Tapi di Masjid Haram atau Masjid Nabawi, kita boleh pergi awal. Pukul 10 kita pergi dah sebab nak ambil tempat depan tu. Subhanallah. Itu kelebihan. Tuan-tuan, yang tu umrah. Tapi nak abang saya tuan-tuan, pergi umrah balik pun jangan mendabik dada kata umrah kita diterima oleh Allah. Jangan. Tetap kena ada pengharapan kepada Allah. Sama juga kan ni. Bila hang baca Quran, hang baca Quran untuk orang. Hang minta pada Allah, jangan minta pada manusia.
Sebab tu yang itu apa, tuan-tuan pernah tengok video Ustaz Datuk Samsuri yang dia marah tentang apa nama, tentang penceramah-penceramah yang meletakkan rik yang begitu tinggi dan sebagainya sampai masjid tak boleh nak. Tak sangka no. Ya betul tuan-tuan. Memang berlaku benda itu. Kan kalau masuk TV lagi rate dia, masuk radio rate setengah. Hang boleh masuk TV kerap lagi tinggi. Tuan-tuan tak percaya, jom kita try. Saya pernah pengatok beberapa agak susah sikit. Kan tu yang Datuk Samsuri dia kata janganlah mudahkan orang. Niat sampaikan ilmu dan sebagainya. Bukannya apa, bila syok sampaikan ilmu ni, orang amal kita dapat sama. Tuan-tuan bayangkan malam ni, lebih kurang 50 orang dalam ni, hari ni. Kan? 30 orang amal. Amal apa? Mustaqim tu contoh, mustaqim tu. Tak boleh pahala banyak tu kat saya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Sonok kita pun. Yang tu. Clear. Tapi bila mengharapkan manusia, dia tak begitu. Bukan tak ada, tuan-tuan. Tu masjid Istiqamah. Surau Istiqamah. Depan pasar malam, di Semuni tu. Sembang dengan Haji Ahmad tu. Dan pernah nak berurusan dengan seorang figure yang agak, tuan-tuan kalau sebut nama dia, tuan-tuan menitik mata lah. Ya. Ustaz, saya pernah berurusan. Dia cerita, wallahi tuan-tuan, dia cerita saya sebenarnya. Tuan-tuan boleh tanya dia sebenarnya. Haji Ahmad, kan? Tuan-tuan kenal kot Haji Ahmad. Dia sebenarnya Jumaat sini juga. Panggil yang tu, 12,000 tuan-tuan. 12,000, subhanallah. Kan? Tak tahu apa dia fikir. 12,000. Kata, tuan, saya kata, hari tu pun saya pernah panggil nak pergi tempat saya kot, saya kata. Masa tu dia minta 7,000 dia kata. Tak boleh pergi, saya kata, tak upaya. Kan? Memang kan dikira sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Quran yas'aluna bihin nas ni, hadis ni. Yang mana sayaji'u akan tiba satu masa nanti yang mana sebahagian manusia yang bila dia baca Quran ataupun dia mengajar ilmu yas'aluna bihin nas, bukan tak boleh minta tuan-tuan, berpada-pada. Dia minta tu memang berharapan nak tu semata-mata, bukan untuk menyampaikan ilmu lagi. Clear tuan-tuan. Kalau hanya dia fikir, sebab tu tuan-tuan, nak mengajar dia kena ada ikhlas. Contoh. Kalau tak tuan-tuan, bebai lagu tu. Fikir apa? Hang ngajak Quran ke orang baca, hang boleh dapat sama macam dia banyak benda dia baca. Kan? Tak dikurangkan walaupun sedikit tuan-tuan. Kita nak buat saham kat sana. Dan duit ni, dia habis dekat mana? Padam, habis dekat tu. Melainkan duit tu hang buat, memang hang buat infak mana-mana, zakat, ataupun hang wakaf. Yang bagi dia berjalan, tapi hendak kumpul seronok tengok angka dalam bank. Oh, seronok lah. 3.5 million. Oh, syok. Buang esok mati. Tak boleh nak apa. Kan? Yang paling tak tahan, anak beranak gaduh. Lagi sakit kepala. Dia ada limit. Tapi yang paling baik adalah bila kita tahu kita nak mati, kita buat apa yang boleh menguntungkan kita selepas alam kematian. Tuan-tuan, abang saya siap. Umur kita ni bila-bila pun boleh padam. Habaq sekali lagi. Umur ni bila-bila boleh padam. Balik ni malam ni pun boleh. Makan dengan family, sakit dada rasa. Pergi hospital, padam. Tak tentu tuan-tuan. Kan, kita dah sampai dah zaman al-mautu faj'ah. Kematian yang datang secara mengejut. Kita dah sampai zaman tu tuan-tuan. Mana sangka budak umur 21 tahun mati kolaps sebab sakit jantung? Pernah tak dengar? Tak pernah dengar sebelum ni. Merentas desa, contoh yang baru ni budak sekolah menengah meninggal. Merentas desa, sakit, panas, meninggal. Pengsan meninggal. Dulu kita main nak lari. Tak usah tanya lah, kita tambah kawasan kampung ban ni. Pukul 3 apa kita pacak lari dah. Kan, duk ligan burung, ligan apa dalam mendang apa, tak kira panas pun. Tak ada kolek pun. Tapi memang zaman ni zaman yang mautu faj'ah. Kematian datang mendadak. Umur bukan lagi ukuran untuk kematian. Tuan-tuan, jadi buat persediaan untuk kita nak menghadapi hari sana, terutamanya keikhlasan dalam kita beribadah. Kan, keikhlasan dalam kita infak. Mudah-mudahan apa yang kita bagi ke orang, apa yang kita infak, sedekah itu menjadi sedekatun jariyah.
Ilmu yang kita bagi orang beramal, kita dapat amalan. Yang mana pahala dia tidak dikurangkan sedikit. Tuan-tuan, kita takut jadi mana? Zaman hak mana Nabi kata apa? Yas'aluna bihin nas. Dia kerja nak minta kat manusia aja. Kan? Minta mai tolong Ustaz. Repair Ustaz apa nama kapet ke di boleh Pak Syed boleh. Kuang-kuang mau 100 ya. Waktu tidur saya contoh. Tak ada langsung niat kerana agama. Hanya semata-mata dunia semata-mata. Dan Allah Ta'ala sebut seperti mana tadi? Dia akan dapat. Allah akan bagi dunia. Dia boleh dapat. Tapi yang kita takutkan bila Allah sebut akan gugurlah setiap amalan yang kamu lakukan di atas dunia ini. Dan ingat, tuan-tuan, ikhlaskan kerana Allah, buat ibadah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak salah nak untuk kaya. Kita ulang sekali lagi. Tak salah untuk kaya, tak salah untuk hidup mewah, tak salah untuk kita berpangkat besar, tak ada salah langsung. Cumanya jangan sampai kita ada sifat mutyuh muta'. Kaya sampai kelam mata, sifat tamak mai, sifat kedekut mai, bakhil dia mai. Yang tu yang salah. Clear? Dan bila kaya dia nak menunjuk ke orang mai riak, sum'ah, takabur, sombong, yang tu. Yang tu yang masalah dia. Bila ada lagu tu, tuan-tuan. Kan sebab Nabi tahu apabila dah duduk di atas apa akan jadi. Allah Ta'ala pun tahu. Kan sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Yang selalu kita dengar surah Furqan ayat 23 juzuk yang ke-19. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Setelah mana kami meneliti amalan yang mereka buat di atas muka bumi waktu mereka hidup. Yang mereka kita berasa, manusia tu berasa mereka buat tu baik dah. Kan sedekah baik dah, mengajak orang baik dah. Rupa-rupanya hak mereka buat tu, kata Allah, bukan kerana kami, bukan kerana Allah. Faja'alnahu haba'an mansura. Aku akan jadikan pahala amal mereka, amal ibadah mereka itu haba'an mansura. Debu-debu yang bertebangan. Mudah faham, sia-sia. Tuan-tuan, ikhlaskan hati kerana Allah. Mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita buat kerana Allah, kita layak dapat rahmat Allah. Minta sangat-sangat tuan-tuan, doa agar Allah terima amalan kita, kita dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah, kita pakat-pakat layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berhenti tekan ini tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada kebaikan, pakat-pakat amal tuan-tuan. Dan tuan-tuan, kita buat bukan untuk orang lain, kebaikan yang kita buat semuanya untuk diri kita. Kan hang corak sendiri masa depan hang kat sana. Dan kita buat baik, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Clear tuan-tuan. Ingat, tak ada seorang yang boleh tolong kita. Hanya diri kita sendiri yang mampu membentuk bagaimana kehidupan perjalanan kita di akhirat sana nanti. Wallahu ta'ala alam. Kita berhentikan ini tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, ya Allah. Kurniakan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkan kepada kami yang salah itu salah. Tunjukkanlah kepada kami yang dosa tu dosa, yang batil tu batil. Ya Allah, lindungilah kami, jauhkanlah kami daripada melalui jalan yang salah, berdosa dan batil itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami sepanjang bulan Ramadan yang lepas, ya Allah. Kau terimalah amal ibadah kami yang kami lakukan setiap hari kerana-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan kami layak untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu kami layak untuk masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada malam ini kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Kurniakanlah seluruh kebaikan di atas muka bumi ini kepada kami, ya Allah. Kurniakanlah seluruh kebaikan di akhirat sana nanti, ya Allah. Permudahkanlah urusan kami di dunia ini. Permudahkanlah urusan kami di alam kubur nanti. Dan Kau permudahkanlah urusan kami di alam akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, ya Allah.
Masukkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Dan kami minta sangat-sangat kepadamu ya Allah. Kami merayu kepadamu ya Allah. Lindungilah kami, lindungilah ahli keluarga kami daripada diazab oleh sesaan api neraka-Mu ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah pembacaan kami, terimalah i'tikaf kami pada malam ni. Terimalah sedekah yang kami lakukan. Jadikanlah sedekah yang kami lakukan pada malam ini sedekatun jariyah, pahala yang terus menerus mengalir walaupun kami telah meninggalkan dunia ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.